Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormatnya menjemput kedua orang panelis pada malam ini, Dr. Ariful. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam kita sama-sama merofakkan tinggi syukuran kepada Allah SWT. Kerana pada malam ini agak warm kita dalam bilik ni. Alhamdulillah kita dapat bersama meneruskan program. Sepaham saya, hari ini kita ada program Dean List versus Dean List. Jadi kemungkinan para peserta semuanya dah pun banyak melalui forum-forum pengisian-pengisian lain kan. Jadi malam ini kita akan buat satu forum, dan insyaAllah forum ini adalah sebenarnya untuk kita share, kongsikan dengan adik-adik pelajar semua. Saya fahamkan semua ni pelajar tahun 1 dan tahun 2 teknologi maklumat. Okey, Bachelor Sains dan Teknologi UMT Oceans of Discovery. Okey. So insyaAllah jadi sebelum daripada kita mulakan forum kita ni harapnya semua dah bersedia untuk mendengar, untuk berinteraksi. Saya tak nak orang kata kita punya forum ni sekadar kita je suka-suka nak sembang ataupun nak bercerita ataupun nak sharing. Tapi adik-adik sini pun kena bagi feedback. Mahasiswa-mahasiswi ni kan. Jadi kita feedback dan kita tanya soalan so that kita boleh belajar dan boleh improve diri lagi lah, insyaAllah. Jadi secara betul saya perkenalkan dulu lah barisan panelis kita yang ada pada hari ini. Di sebelah kiri saya seorang yang sangat hebat dalam menulis buku siapa lagi kalau bukan Dr. Azizi Hassan Ustaz Azizi Hassan. Jadi ada masa sikit dia rasa sebab last minute tukar sebenarnya panelis yang anda dapat orang lain. Jadi pun malam ni Alhamdulillah Ustaz Azizi bersama kita. Jadi anda ceritakan sikit latar belakang panelis kita yang pertama. Beliau adalah merupakan seorang anak kelahiran Kampung Lahar Kepan, Kepala Batas, Seberang Utara, Pulau Pinang. Memulakan persekolahan di Sekolah Kebangsaan Lahar Kepan, kemudian ke SMKA Al-Irsyad Pokok Sena Kepala Batas. Melanjutkan pelajaran tingkat ijazah sejauh mula dalam bidang bahasa Arab Major dan syariah Islamiah minor di Universiti Yarmouk Irbiq, Jordan daripada tahun 1993 hingga 1997. Lama 4 tahun di Jordan. Dan sekarang ini telah memulakan perkhidmatan sebagai guru di SMI Al-Islam Sungai Petani, SMK Jelai Gemas Negeri 9 dan Sekolah Datuk Abdul Razak Negeri 9 Mula terlibat aktif dalam arena dakwah dan tarbiyah sejak di bangku sekolah lagi dan berterusan aktif menjalankan usul-usul dakwah terutamanya di kalangan para pelajar sekolah dan pelajar universiti. Telah menjelajah beberapa negara melaksanakan misi dakwah seperti Indonesia, Australia, Jordan, Ireland, United Kingdom dan terus aktif dalam Ikatan Muslim Malaysia dan telah menjawab berbagai jawatan. Jadi, insyaAllah sedikit latar belakang yang saya boleh kongsikan
seterusnya di tengah-tengah kita ni ya, adalah Muhammad Rusdi bin Muhammad Razif. Berlatar belakang pendidikan di SAM Hulu Langat Batu 10 Teras, SAM Bestari Jais Subajaya, Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, dan kemudian kelas pertama Degree in Medical Electric and Electronics Engineering UTM ya. Dan sekarang PhD student PhD kalau saya salah the next future doctor PhD dalam bidang kejuruteraan elektrik 2011 sampai sekarang di UTM Johor. Jadi kalau diikutkan dari segi keaktifannya dalam bidang akademik, sukan dan kebajikan ya, beliau merupakan sukarelawan amal plastik Johor, pernah memasuki innovator penunjukan industri dan teknologi Inatex tahun 2009 dan 2011 peringkat UTM, peserta Global Outreach Program to Korea Seoul 2010, menyertai lawatan akademik global ke Jepun Okayama 2011. Jadi sebenarnya ketika menjadi mahasiswa di ITC di UTM, beliau merupakan pengurusi Majlis Trustee Kolej 2007 ke 2008, Exco Biro Dokumentasi dan Informasi Kolej, dan Ketua Biro Media Pembina UTM. Saya fahamkan ahli terlibat aktif lah dalam pembina pembina Johor kata jauh ni daripada Johor. Jadi yang tak asing lagi bagi masyarakat kita adalah panelis kita yang ketiga. Beliau adalah Prof. Dr. Badrul Hisham bin Abdul Aziz, latar belakang pendidikan adalah PhD dalam Chemical Engineering daripada Kyoto University, Japan, and Science Chemical Engineering daripada University of Wales, UK, and itu Masters of Science, Masters of Science, and B Science Bachelor of Science, Chemical Engineering daripada Colorado State University, US. All around the world, US, UK, Japan. Okay. So jawatan sekarang merupakan TNC di mana naik Chancellor Akademik dan Antarabangsa di UMP, Universiti Malaysia Pahang. Pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli UMP. Jadi penglibatan sosial adalah berada di dalam Ikatan Muslim Malaysia, ISMA. Dan latar belakang lain adalah beliau merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik berasal dari Muar Johor, sekolah rendah dan menengah di Johor. Lepas SPM ke USA, beroleh ijazah Bachelor of Science dan Chemical Engineering. Kemudian ke UK untuk Masters dan ke Jepun untuk PhD. Pernah bekerja sebagai pensyarah di UTM Kuala Lumpur, kemudian terlibat dalam industri selama hampir 10 tahun Jadi tak ada gantung 10 tahun Lama. Sebelum masuk semula di bidang akademik di UMP Gambang, mula mendirikan rumah tangga pada tahun kedua pengajian di USA, berumur hampir 20 tahun ketika itu, dan dikurniakan 7 orang sahaja mata, 5 lelaki dan 2 perempuan. Berumur dari 10 ke 26 tahun. Ada seorang cucu kan? 5 orang. Jadi insyaAllah sedikit banyak latar belakang tadi saya juga. Nama saya Dr. Nur Hadian Darul Zaman. Saya berlatar belakang pendidikan di Kolej Kejuruteraan Lancar. Lepas tu melanjutkan pelajaran ke Monash University, Clayton Campus, Australia. Sekarang ni terlibat aktif lah sebagai naib kursi 2 Persatuan Benih Islam Nasional Terengganu. Sekarang bekerja di Pejabat Kesihatan Darul Timur. Sudah berkahwin dan punya 2 anak. Jadi insyaAllah tanpa melewatkan masa, kita akan mulakan program forum kita. Okey. Jadi insyaAllah semua panelis kita boleh ajukan soalan Jadi saya akan meletakkan Ustaz sebagai panelis pertama kita. Panelis kedua Prof. Dr. Badrul, dan juga panelis ketiga Muhammad Rusdi. So bila kita bercakap tentang Dean's List, mana nak pronounce sama Dean's List and Dean's List, kan? Macam nak beza? The spelling kan, cara dia mengega tu berbeza kan? Dari pronunciation sama kan? Okay, Dean's List ke ataupun Dean's List? Biasa bila kita masuk ITT, kita akan rasa macam, oh saya nak dapat Dean's List, you know, kan? Siapa lagi kalau bukan dalam Dean's List, you know, situlah kita akan rasa macam tu kan? Sampai akhirnya ramai yang percaya, tetapi akhirnya dari segi Dean's dia punya side,
tidak membanggakan. Jadi kita nak kita pelajar-pelajar mahasiswa-mahasiswi yang dilahirkan tuan-tuan mahasiswa-mahasiswi yang punya ciri-ciri yang boleh dibanggakan dari akademik itu syafiah. Bila kita kata syafiah tu bukan mudah-mudah awak lahir terus jadi syafiah baik, betul tak? Kadang-kadang kita perlu membina membina balik iman yang lama itu kan. Setengah orang yang bila kita ajak, mari kita ikut program-program, saya dah puas ikut program agama sekolah dulu. Adakah sama iman kita di masa tingkatan 1 tu dengan pancaroba yang kita akan hadapi di zaman IPC? Satu benda yang sangat berbeza. Jadi sebab itu kita perlu upgrade iman kita, upgrade dan ikut program-program yang agama ni, keagamaan, yang kerohanian, supaya kita boleh menjadi mahasiswa yang cemerlang. Bukan mahasiswa yang hanya melahirkan anak. Harap, sorry nak cakap anak boleh kan, tapi jangan anak yang di luar ikatan pernikahan yang banyak kita hadapi Lagi-lagi kalau kita di perubatan banyak cukup budak-budak kan datang berbonjet. Universiti mana? Universiti bukan biasa. Mana suami? Tak ada. Na'udzubillah. Jadi insyaAllah saya mulakan kurs yang pertama kita dengan kita melihat kepada definisi dean dan juga dean. Ustaz Azmi. Jadi saya nak tanya soalan kepada Ustaz Azmi. Perkataan dean dan juga dean, D-E-E-N and D-E-A-N. Apa sekarang agama juga sekarang dekan. Jadi satu perkataan yang hampir sama pronunciation-nya, tapi bawa makna yang sangat berbeza. Jadi saya nak tanya kepada Ustaz ni, apakah definisi antara dean Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis selaku moderator pada malam ini yang dihormati Dr. Hafiz selaku pengarah Fakulti Sains dan Teknologi Malaysia Terengganu. Adanya pada malam ini Profesor Dr. Badrul Isyam daripada Universitas Pahang, merupakan TNC bagian teknik. Sebelah saya Encik Rusdi daripada Institut Teknologi Malaysia Johor yang merupakan pelajar kedoktoran, barisan secara fasilitator pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini dalam suasana yang agak panas, tapi insya-Allah di dewan yang agak selesa ini untuk sama-sama kita membicarakan satu tajuk dan topik yang penting kepada kita selaku pelajar yang berada di gerbang universiti. Dan ini merupakan kali pertama lah saya datang ke Universiti Malaysia Terengganu, universiti yang berada di pesisiran pantai, dan sudah tentu aroma pantai itu menggamit pelajar-pelajar yang berada di UMT. Dan mudah-mudahan dengan kita berada di UMT ini, kita datang dengan satu matlamat dan satu tujuan untuk di akhir antum ataupun kamu semua belajar di UMT ini akan bergelar sebagai seorang mahasiswa. Sekarang siswa, selepas ini akan menjadi mahasiswa. Satu ungkapan, satu istilah yang menunjukkan tahap
pendidikan yang tinggi yang dilalui oleh seorang manusia, dia mesti melalui satu tahap, iaitulah mahasiswa. Dan dalam kita berjuang untuk bergelar sebagai mahasiswa selama lebih kurang 4 tahun atau mungkin 5 tahun, sudah tentu kamu semua akan menempuh apa yang dipanggilkan sebagai mengejar kecemerlangan, mengejar pencapaian terbaik dalam akademik, ataupun yang kita namakan sebagai din, anugerah dekan. Dan di sinilah yang kita nak bincangkan pada malam ini, apakah yang membezakan di antara din dan din. Di makhraj dia pun berbeza. Satu ada i itu 2 kali, satu itu 1 dia. Jadi kita pun makhraj jadi pendek. Kan? Jadi sudah tentu ada perbezaan dia. Satu yang dipanggil sebagai anugerah dekan, ataupun kita ingin mencapai senarai yang dikehendaki untuk menjadi pelajar terbaik anugerah dekan. Satu lagi kita kata nak mengejar sebagai din, ataupun kita kata senarai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau kita melihat kepada dua definisi ataupun dua perkataan ini, kita tentu nampak macam perbezaan dia. Tetapi kalau kita melihat daripada Islam, bagaimana Islam melihat di antara kita mengejar anugerah dekan dengan kita nak mengejar tuntutan agama, sebenarnya tidak ada perbezaan dia. Ia diibaratkan seperti mana yang kita katakan bainal ijazah wa risalah. Di antara kita nak mengejar sebelum ijazah dan dalam masa sama kita nak memenuhi tuntutan risalah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada kita. Kerana apa? Kerana kita belajar di industri untuk mencapai satu kecemerlangan. Itu adalah satu tuntutan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita untuk menjadi yang cemerlang. Dan bagaimana kita nak menjadi cemerlang itu? Ia berpaksikan kepada nilai ilmu tadi. Nilai ilmu tadi. Sebagaimana yang kita pelajari daripada Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu carilah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kamu mendapat memperoleh kesenangan di akhirat. Tapi Allah kata wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa habuan kamu berada sementara kamu berada di dunia ini. Jadi kita ada di dunia ini sebenarnya untuk kita memberi khidmat kepada orang lain, memberi jasa kepada orang lain, berbakti kepada orang lain. Jadi nak berbakti kepada orang lain tadi ialah kita memerlukan ilmu tadi. Dan ilmu inilah yang kita kata ia ada satu tuntutan. Tuntutan itu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman kemudian dia ada ilmu, Allah angkat darjat. Jadi tak sama orang yang ada SPM dengan orang yang ada SPM. Tak sama pula orang yang ada SPM dengan orang yang ada diploma sijil. Tak sama pula orang yang ada sijil dengan orang yang ada diploma. Tak sama orang yang ada diploma dengan orang yang ada ijazah. Tak sama orang dapat anugerah. Anugerah apa? Anugerah diraja dengan anugerah dekan. Tak sama pula orang yang dapat anugerah dekan dengan anugerah yang bawah tu lagi lah. Mak menunjukkan tahap ilmu yang berbeza-beza ini penting. Sebab apa? Perbezaan ini akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat, kita mengejar anugerah dekan dalam rangka untuk kita mencari ilmu untuk berbakti kepada manusia, dalam rangka untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada satu kolaborasi. Kolaborasi ni faham tak? Sebut collaboration. Ini collaboration. Maknanya dia tak boleh kita pisahkan. Karena dalam kita menuntut ilmu, dalam masa yang sama kita dituntut untuk menjadi manusia yang cemerlang. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Quran, kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Tugas kamu menjadi umat yang terbaik di kalangan manusia yang ada di dunia ini. Kita mesti menjadi umat yang terbaik. Bagaimana kita nak menjadi umat yang terbaik? Asasnya, pokoknya, akarnya balik kepada persoalan ilmu tadi. Sebab itu bila kita berada di institusi pengajian tinggi, maka kita kena menggunakan segala peluang yang kita berada di institusi pengajian tinggi. Pertama sekali kita kena belajar dan terus belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk menimba ilmu. Untuk apa kita menimba ilmu?
sebab kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala ni? Ialah kita menyedarkan manusia balik bahawa ilmu yang kita dapat ini untuk kita kembalikan balik kepada Allah. Membawa risalah yang Allah Subhanahu wa taala minta kita jadi umat yang cemerlang tadi, iaitulah bila Allah kata ukhrijat linnas, apa kerja kamu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu risalah kita. Dengan kita menjadi umat terbaik, dengan kekuatan ilmu, dengan kehebatan kita, dengan penguasaan ilmu yang kita dapat ini, kita mesti balik tadi ialah mesti melaksanakan risalah, menyuruh orang kepada yang ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Jadi secara kesimpulannya, kita kena selarikan di antara kita mengejar anugerah dekat itu dengan kita nak mencapai kecemerlangan dalam agama. Di sana tidak ada pemisahan di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita berdoa pun macam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak kebaikan itu di dunia dan kebaikan juga di akhirat. Maka dunia ini adalah jembatan kita nak menuju akhirat. So dengan ilmu yang kita belajar, dengan pencapaian akademik yang kita peroleh ini, akhirnya kita balik ialah kita nak menyempurnakan amanah kita kepada Allah supaya kita berbahagia di akhirat, iaitu bila kata ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada ma'ruf, mencegah kepada kemungkaran. Iaitu dengan arti kata lain, kita sebagai intelektual, orang yang bergelar siswa, kita kena betulkan niat kita belajar ilmu kerana Allah. Belajar ilmu kerana Allah. Belajar ilmu untuk mencari keredaan Allah. Dan kecemerlangan kita yang kita peroleh itu adalah kerana Allah. Dalam bahasa yang paling tagline yang oleh ikut ini ialah mumtaz untuk umat. Kita mesti cemerlang dengan kecemerlangan kita untuk umat. Apa bukti dia? Kita melihat di sana tidak ada pemisah. Itu kita lihat tokoh-tokoh Islam silam pun. Kita baca dalam sejarah Ibnu Sina dalam bidang perubatan, Ar-Razi dalam bidang perubatan, Zahrawi dalam bidang ilmu pembedahan, Al-Khawarizmi dalam bidang matematik dan astronomi. Kalau kita belajar bagaimana Ibnu Sina, orang yang hebat dalam bidang perubatan, menemui 720 penyakit, diceritakan bahawa Ibnu Sina begitu hebatnya Ibnu Sina ni, sehingga beliau mencari dapatan bagaimana nak menyelesaikan penyakit yang dia temui itu. Di antaranya Ibnu Sina akan masuk dalam makmal perubatan dia. Bila dia masuk dalam makmal perubatan dia, apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina? Dia akan solat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuk bagaimana dia nak menyelesaikan persoalan perubatan penyakit yang ditemui. Nak menunjukkan kepada kita kehebatan Ibnu Sina. Sejarahnya dibaca di institusi di barat ini, bagaimana cemerlang Ibnu Sina. Dia tak pisahkan di antara kecemerlangan yang dia dapat itu dengan hubung kait dan dengan akal. Jadi kalau kita nak cemerlang, selain daripada kita mengejar anugerah ikan, kita mesti meletakkan apa yang kita buat ini adalah untuk memenuhi kehendak agama yang Allah minta kita jadi cemerlang, jadi hebat, dan kehebatan itu ialah kita pulang balik untuk kita membangunkan umat ini di atas dasar dan prinsip keagamaan. Yang saya itu saja sebagai rumusan apakah perbezaan di antara din dan diri. Allah Alam. Terima kasih Ustaz Ali. Satu yang boleh kita tengok kan bahawa antara ijazah dan risalah, mudahnya Ustaz Ali cakap antara kita nak mengejar ijazah yang sebelum tu, dengan kita nak bawa sebenarnya kesinambungan risalah yang telah Rasulullah bagi kepada kita kan. Adakah kita nak jadi seorang, apa last yang dia kata tadi? Apa last yang dia tinggi? Lecturer? Ya? Tak dengar? Programmer? Okey, jangan jadi hacker lagi? Engineer, okey. Jadi future engineer, future programmer. So jangan kita corruptkan kita punya title tu kerana kita tidak boleh salah. Berapa ramai orang jadi berapa ramai orang jadi profesional tapi tak boleh jadi muslim profesional. Jadi saya teruskan soalan saya kepada panelis yang kedua. Panelis yang ketiga, Ahli Uski. Jadi saya difahamkan anda adalah seorang best student boleh sampai ke PhD, Masya Allah Jadi nak tanya jadi lengkap tak kalau kita hanya mengejar dean sleep kita rasa payahlah, susahlah kita nak bawa dean sleep sekali untuk masa kita. Jadi macam mana? Boleh tak cerita sikit misalnya sharing sikit lah kongsian kita macam mana
sebagai seorang yang insyaAllah ada dengan diri dan kita membawa sekali diri sendiri itu. Bagaimana agaknya caranya dan bagaimana agaknya kita nak menyeimbangkan? Kita boleh share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali yang selamanya terima kasih kepada Puan Moderator Dr. Fatihah, rakan-rakan panel, Prof. Nabil Syarif dan Ustaz Azizi, pengarah program Dr. Azizi, dan juga rakan-rakan PC dan sahabat-sahabat yang sahabat yang dapat. Jadi sebelum saya mula, saya ingin melafazkan serakat pantun lah. Boleh? Okey, Universiti Malaysia Terengganu indah rupanya, mahasiswa-mahasiswinya segak berjaya. Di Akademi GPMS kita bersuara. Izinkan saya mula bicara. Okey, jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan selama ini kita melafazkan kesedaran dari Allah SWT kerana mempertemukan kita dalam suasana yang seperti ini, suasana yang mahabbah, suasana yang suasana iman, suasana yang suasana ilmu dan sebagainya, yang mana tidak terdapat dan tidak berpeluang didapati oleh pelajar-pelajar yang lain. Jadi insyaAllah mungkin sedikit saya cerita latar belakang pendidikan. Saya di UDM belajar engineering 4 tahun lah. Jadi 4 tahun. Jadi Alhamdulillah setiap pelajar di UDM dan saya rasa di semua universiti pun di Malaysia ni, yang mana jika CGPA mendapat first class, maka akan di offer untuk direct PhD lah. Maknanya tak perlu sambung master dan boleh terus sambung ke PhD. Jadi Alhamdulillah saya telah mendapat 3.69 atau 3.8 masa tahun akhir, keseluruhan 8 semester, dengan 7 anugerah dekan dan 1 tu tak dapat. Jadi Alhamdulillah saya pada asalnya berbolak-balik juga, sama ada untuk bekerja sebagai engineer ataupun untuk menyambung PhD. Sebenarnya banyak dilema yang berlaku bila kita nak mulakan alam pekerjaan. Maknanya kata kalau bekerja sebagai engineer sebenarnya gajinya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kita buat research. Sebagai contoh, ada kawan saya yang dia punya pointer dia tak sampai 3 pun, 2.9 lebih. Kemudian dia bekerja dan saya dengan allowance sebagai penyelidik, jadi jauh beza lah. Contoh macam allowance penyelidik sebanyak 2,300, dan kalau bekerja macam sahabat saya tu dia bekerja di Singapura, jadi gajinya 3,000 lebih lah sampai allowance yang lain. Jadi sebenarnya berlaku banyak konflik, banyak dilema, dan bukan satu keputusan yang mudah lah. Tapi Alhamdulillah setelah berbincang dengan pensyarah-pensyarah, berbincang dengan keluarga, berbincang dengan sahabat-sahabat saya di Pembina dan ISMA, jadi Alhamdulillah akhirnya saya mengambil keputusan untuk menyambung pelajaran dalam bidang PhD. Jadi sebenarnya titik pangkal, pokok pangkal apa yang menyebabkan saya buat keputusan ni bukanlah disebabkan tangga gaji ataupun dan sebagainya, tapi disebabkan saya sedar bahawa dunia Islam ini sangat memerlukan para intelek, para penyelidik dan para ilmuwan, yang mana kalau kita lihat sekarang ni, rata-rata masyarakat di seluruh dunia ni apabila ingin merujuk satu benda, mereka akan merujuk kepada barat. Jadi khazanah-khazanah Islam ni sudah tidak lagi menjadi rujukan. Jadi bagaimana umat Islam sekarang ni harus bangkit, harus menunjukkan potensinya, harus menunjukkan keintelektualan mereka sebagai seorang mahasiswa yang berjaya lah. Jadi balik pada persoalan yang diutarakan oleh Puan Moderator, jadi kita sebagai mahasiswa ni sebenarnya tak lari lah daripada tekangan-tekangan untuk mendapatkan D-list dan juga D-list tadi kan. Jadi antara tekangan mungkin saya ceritakan sedikit berkenaan dengan D-list anugerah dekan. Jadi sebenarnya mahasiswa-mahasiswi sebenarnya di mana-mana universiti pun akan mendapat hambatan terhadap 4 benda lah, iaitu 3C dan 1G. Dan 4 benda ni takkan lari lah daripada mahasiswa, dan saya sendiri pun mengalami dilema terhadap 4 benda ni. Jadi apa 3C dan 1G ni ialah yang pertamanya, C ni iaitu cerita lah, cerita ataupun drama ataupun movie. Ini merupakan hambatan lah.
Jadi setiap mahasiswa ni pergilah ke universiti mana pun dalam Malaysia ni, pasti kita akan jumpa ada satu karakter mahasiswa ni, dia akan fanatik dengan drama, dengan cerita, dengan movie dan sebagainya lah. Kalau yang perempuan tu mungkin drama Korea, drama Jepun, dan lelaki pun tak ketinggalan ada juga yang suka anime dan sebagainya lah. Kemudian jika tidak terlibat dengan cerita pun ataupun movie drama ni, dia akan dihambat oleh si yang kedua. Iaitu apa si yang kedua tu? Iaitu cinta. Jadi sebenarnya mahasiswa ni sebenarnya bukan tak boleh untuk berkahwin awal, tapi bagaimana untuk mengawal cinta tersebut kan. Adakah mahasiswa-mahasiswi ini bercinta untuk mendirikan rumah tangga ataupun sekadar hanya suka-suka? Jika hanya suka-suka, maka rugilah masa dia suka kan. Jadi bila mungkin kalau dia clash, banyaklah kawan-kawan saya yang bila clash. Dekat Jepun saya dihantar ke Kyoto University. Universiti nombor 1 di Jepun dalam bahagian sains dan teknologi. Laureate dekat Jepun ramai kat Kyoto University. Masa saya dapat beasiswa dekat dari Jepun, hantar ke situ, saya rasa macam dunia ni rasa macam nak gelap lah. Saya bukanlah pelajar yang hebat sangat, tapi dihantar ke tempat yang, tapi bila saya duduk orang Jepun, mereka tidak ada beza dengan kita. Tak ada beza. Mereka juga manusia. Tapi macam mana mereka mencapai kejayaan yang macam itu? Ya, saya nak cerita sikit pasal orang Jepun ni, macam sikit ya. Orang Jepun ni dulu, masa dia kalah perang dunia kedua. Ini diceritakan oleh pegawai MITI, pegawai salah satu pegawai kementerian. Dia kata, masa Jepun kalah perang dunia kedua, dia orang berusaha, macam mana kita nak kalahkan US? Kita akan berusaha sains dan teknologi. Ya, lepas 1945 tu bila Hiroshima dan Nagasaki dia kena bom, mereka musuh untuk bangunkan negara mereka. Mereka dapat bangunkan kereta api berpeluru. Kereta api tu lajunya lebih kuat dalam 300 km sejam. Masa dulu laju lah, sekarang tak ada. Sekarang kereta api terlaju sekarang ni di France lebih kuat dalam 540 km sejam. Ya, 300 km sejam masa tu di Jepun pada tahun 1990, 80 itu terlalu laju lah di dunia. Saya pergi dari Kyoto ke Tokyo tu 600 km 2 jam je. Ya, mereka bela semua, bangun kan. Negara mereka maju, mereka dapat kalahkan US. Ekonomi cukup hebat. Ya, tetapi akhirnya orang Jepun tanya pada diri masing-masing yang dia tanya. Soalan yang cukup masa itu menyentuh hati saya, dia tanya, apa objektif hidup kami? Dia capai semua benda. Orang Jepun tu tanya, dia tak dapat kepuasan dalam diri dia, apa objektif hidup kami? Itu soalan dia. Ya? Jadi, saya nak beritahu saudara saya kat sini, macam mana kita nak dapat tadi, sifat-sifat tadi tu, sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat. Kita kena bangunkan diri kita. Masa kita dekat universiti. Boleh buat, insyaAllah. Sebelum saudara saya keluar dari universiti ini, sebelum keluar dari UMT, pastikan dia dapat ijazah tu, saudara saya telah mendapat beberapa apa yang tadi saya sebut tadi. Beberapa perkara yang dicari-cari oleh majikan saya untuk bekerja. Dan bagaimana kita boleh dapat ni? Kita boleh dapat ni insyaAllah. Ya, dengan kita melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah, terutama dalam persatuan tersebut. Tak mana lagi kita dapat kehebatan untuk sebagai tim, sebagai satu pasukan yang hebat. Bagaimana untuk berkomunikasi dengan interaksi dengan orang. Bagaimana kita dapat mendapati janji, ialah dengan terlibatkan diri dalam aktiviti. Ya, dan satu perkara yang cukup penting. Saya ingat benda ni ialah ketika saya nak masuk UTM sebagai pencara. Saya terkejut kalau pergi interview ni, kalau kita pergi interview kerja kat kita ni, saya dah kena 2 kali, 3 kali saya interview kerja. Orang yang tanya kerja tu, soalan pertama tadi bukan soalan, kamu dapat English ke tak, dapat 3 poin berapa tak? Soalan pertama saya ingat lagi, Tasriah Azizin Wahid. Dan Chancellor UTM yang pertama, dia tanya saya, kamu solat tak? Soalan pertama tanya, kamu solat tak? Masa tu kita agak apa? Kalau kamu nak jawab solat di bawah waktu kan? Kamu solat ke tak? Itu soalan dia. Dan masa saya masuk UMT tu, dan jasa yang sama, jasa yang lain, jasa pertama UMT, UMT itu cepat. Dia tanya saya, kamu solat tak? Kamu solat kat mana berapa kali? Kenapa dia tanya itu? Dia terangkan kepada saya, dia kata, kalau seseorang Islam itu, kalau dengan Allah pun dia boleh tipu, apa lagi dia dengan majikan dia? Nampak? Jadi saudara-saudari, penting solat tu dalam tempat kita, bermunajat kepada Allah SWT, kita letak pada hadapan kita. Saya pernah
Masa buat PhD, masa buat degree dah hampir dah gagal lah. Dah kira macam dah tak ada, dah sampai kat tembok lah. Tetapi saya ingat pesan, ya, pesan kepada kawan-kawan, pesan ustaz saya, Allah SWT, ya, kita minta kepada Allah SWT. Segalanya Allah akan bereskan. Itulah makhluk, kita adalah makhluk. Semua adalah makhluk, semua di tangan Allah SWT. Ya. Jadi apa saja masalah saudara-saudari, apa saja tu, semua tu akan Allah SWT akan selesaikan kalau kita betul-betul yakin dengan Allah SWT. Ya. Jadi itulah tadi yang ada perkara-perkara yang saya harap kalau boleh kita tengok benda ni, ya, dan kita dapatkan sifat-sifat ni, kualiti ni sebelum kita keluar. Wallahu a'lam. Banyak pada Prof. Doktor Baik, forum kita telah ramai membunuh orang Adakah semua rasa terbunuh? Ada berapa orang syahid kita tengok ni? Bangun ni, berapa baru? Okey? Alright. Jadi saya sangat tertarik bila Prof. Doktor ceritakan ni macam mana orang Jepun ni hebat tu. Akhirnya bertanya balik, apa objektif tu? Apa objektif dia bekerja? Apa objektif dia buat semua tu? Sama lah macam kita kalau terus sangat study, tak kira benda dah, kepala benda tak mahu study. Sampai tak tahu kenapa you study adalah sangat rugi sangat rugi. Kita akan ditunggang oleh orang lain pula nanti Pastikan agenda hidup kita jelas Setakat mana kita nak, okey, umur berapa kita nak excel, okey, nak grad, fine. Lepas tu nak kahwin, lepas tu nak tolong mak bapak, apa semua tu lah kena ada dia punya ni, supaya kita ada agenda hidup Yang paling utama sebenarnya adalah kita study untuk umat untuk Allah dan Rasul. Jadi insyaAllah saya teruskan pada posisi yang kedua nanti kita boleh lanjutkan sikit sebab apa kata takut ramai yang pula yang terbunuh pasti tak nak ni terbunuh ni rugi jangan ambil peluang. Jadi insyaAllah saya pada posisi yang kedua ni saya kembali semula kepada Ustaz Azri kita nak cakap tentang Muslim yang profesional. Ramai ni kita cakap tentang profesional macam profesional. So menjadi Muslim profesional saya sangat amat kurang untuk kita cerita. Jadi saya nak Ustaz share kepada kita kalau kita tengok macam ada Rasulullah sendiri, satu contoh ubah yang sangat gemuk Rasulullah adalah seorang businessman, Perdana Menteri, seorang suami yang hebat, lepas tu seorang yang paling sibuk dalam urusan umat. Jadi bila nak kata kepada Muslim yang profesional tu, kita memerlukan kepada akhlak, integrity. Maksudnya tak makan rasuah tak adalah tiba-tiba dia runtuh hebat dah tu tiba dia runtuh separuh. Allah betul jadi tu kita nak menyimbangkan dengan kehidupan sendiri. Jadi apakah kepentingan akhlak ataupun siapa yang cemerlang pada mahasiswa ini? Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada Rasulullah dan juga kehidupan kita. Allah. Okey, kepada moderator yang punya soalan, jadi kita pun nak straight to the point. Bagaimana kita nak menjadi Muslim yang profesional? Bila sebut Muslim yang profesional tu istilah kita adalah Muslim yang cemerlang lah. Atau dalam bahasa sekarang orang kata kita nak melahirkan perotan. Perotan ialah profesional tapi dia ada nilai agama dalam hidup dia. Mana dia cemerlang, dia teknik, tapi dalam masa sama dia ada nilai agama dalam hidup dia. Ini penting. Karena Rasulullah SAW dia adalah satu contoh yang menggambarkan kepada kita manusia yang hebat tapi dalam masa yang sama dia cemerlang dalam kehidupan dia di dunia. Rasulullah adalah manusia yang hebat di sisi Allah dan juga hebat di dunia. Rasulullah menguasai dunia, memimpin dunia. Saya di cikgu sekolah, bila saya masuk kat kelas tingkatan 4, saya mengajar tingkatan 4, saya mengajar tingkatan 5, saya mengajar di sekolah berasrama penuh. Saya selalu tanya kepada pelajar-pelajar saya. Sekali saya masuk dalam kelas, saya tanya, kamu belajar ni untuk apa? Kamu ni datang sekolah, hari-hari datang sekolah, belajar untuk apa? Tadi sampai pukul 2 pagi, tadi daripada pagi, datang sekolah pagi-pagi. Untuk apa kamu datang sekolah? Saya tanya, macam kamu duduk pelajar-pelajar depan saya tanya, kenapa kamu datang dalam forum hari ini? Kenapa kamu mesti berada hari ini? Tapi kalau jawapan yang modern tersebut, kita nak jadi doktor, kita nak jadi engineer, kita nak jadi bidang sini jadi bagian programmer contohnya, bidang komputer. Dia kata kalau tak, dia cakap pelajar saya sebab ni sekolah berasrama penuh, bukan berasmara penuh.
Dia cakap kepada mereka, kalaulah kamu datang sekolah sekadar nak jadi engineer, atau nak jadi doktor, atau nak jadi accountant, rugi nak kata kepada saya. Sebab apa? Sebab kita datang hari ini dengan satu jiwa yang besar, dengan satu matlamat yang besar. Kita datang untuk kita, we want to be a leader. Itu penting. Kita ni kena fikir besar untuk menjadi pemimpin. Macam Rasulullah SAW, sebab itulah dia berfikir dalam kerangka untuk memimpin dunia. Jadi antum berada di sana nak jadi pemimpin dunia. Bukan nak dapat fikir semata-mata, tapi nak jadi pemimpin dunia, pemimpin umat. Nak menguasai dunia macam mana Rasulullah menguasai dunia. Sebab itu bila sebut Rasulullah, dia adalah ahli perniagaan yang paling jujur. Dia adalah pemimpin yang paling hebat. Dia adalah suami yang hebat. Dia adalah bapa yang hebat. Dia adalah segala-galanya adalah bagi Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah pun Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh yang terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri kamu wahai Muhammad adalah akhlak yang paling unggul. Sehingga Nabi sebut bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ni dibangkitkan nak menyempurnakan akhlak. Kedatangan dan kehadiran Rasulullah itu nak melahirkan nilai-nilai akhlak yang unggul. Karena inilah ciri manusia yang cemerlang tadi. Dia cemerlang dunia dan cemerlang di akhirat. Jadi apa ciri-ciri akhlak yang ada Rasulullah SAW tunjuk kepada kita, menjadikan kita cemerlang tadi. Menjadi kita seorang mukmin yang profesional tadi. Ada nak simple dia. Yang Rasulullah SAW sebut, yang Al-Quran sebut. Pertama kali yang kita nak cemerlang kali, yang pertama Al-Quran sebut, matlamat visi kita kena jelas. Matlamat kita ialah menjadikan kehidupan kita ni ibadah. Ciri akhlak itu ialah kita menjadikan apa yang kita buat ni ibadah. Makan, ibadah tidur, ibadah main, ibadah belajar, ibadah bekerja, ibadah, dan apa saja yang kita lakukan mesti dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kerja mesti menjadi ibadah, belajar mesti menjadi ibadah, supaya tidak ada nilai dalam hidup kita. Setiap hari kita mesti ada nilai dalam hidup kita. Itu yang pertama ini. Akhlak yang kita kena ada ialah matlamat yang jelas. Apa yang kita lakukan ialah untuk ibadah. Simple ya kita baca hadis. Kita baca hadis kan. Hadis yang pertama daripada hadis 40. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap apa yang kamu lakukan itu berdasarkan apa yang kamu niat, beri impian kamu. Rasulullah ni jadi impian dia. Dia nak melahirkan satu generasi yang akan memimpin dunia. Akhirnya impian itu direalisasikan oleh Rasulullah. Lahirlah para sahabat yang bertaburan seluruh dunia memimpin dunia. Jadi kita ni nak kata akhlak yang cemerlang, mukmin yang profesional, dia kena ada impian dan matlamat yang jelas tadi. Dan matlamat yang jelas ni mesti dilakarkan. Sebab Rasulullah pun dia lakarkan. Dia satu hari ketika Allah ajak sahabat-sahabat, Allah tunjuk buat garisan. Itu garisan lurus, satu garisan yang bertentangan dengan garisan yang lurus. Allah kata ini ajar. Lalu Allah kata wa anna hadza siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini adalah jalan yang lurus di Islam. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang selain daripada ini, akan menyesatkan kamu. Betul lakarkan. Dalam hidup kita kena lakar. Lakaran matlamat dalam hidup supaya kita menjadi orang yang cemerlang. Paling kurang 5 tahun. 5 tahun apa pun capai. 5 tahun apa pun capai. Kita ikut cuti ni 4 tahun ni kan. Apa pun nak capai dalam hidup kita sepanjang tahun akhir mesti menjadi 3.40 komplek. Mesti dapat komplek. Mesti lakar. Bahkan kalau kita belajar motivasi, orang belajar motivasi lah. Pasal penting motivasi. Orang belajar motivasi. Allah ni bila dia nak ciptakan kita ni, nak ciptakan makhluk di alam ni, Allah jadi dia lakarkan dulu apa dia nak cipta ni. Makna dia Allah tulis dulu sejak di alam apa? Alam apa? Di Lauh Mahfuz Allah dah catat dah. Allah di Lauh Mahfuz Allah dah catat dah apa benda dia nak jadikan kat dalam ni. Lepas tu dia dilakukan seperti itu. Makna dia Allah dan Islam dia ajar nak jadi hebat.
akhlak yang jadi hebat tadi ialah kita nak cemerlang tadi. Yang pertama yang kita kena buat ialah membina peta matlamat yang jelas dalam hidup. Sebagaimana Islam telah ajar kita, sebagaimana Allah tunjuk bagaimana dia nak menciptakan manusia, dicatat benda-benda di hidup makhluk. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita buat tadi ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang kedua kita lakukan ialah kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah orang yang berjaya tadi, yang hebat akhlak dia, nak jadi mukmin profesional, dia mesti rajin dan tekun. Dia mesti rajin dan tekun. Pepatah Melayu kata yang budak tak akan datang boleh, yang pimpin tak akan datang belayar. Kena pergi cari juga. Kena pergi cari, kita tak urus tubik, tak urus tubik benar tu. Kan, kena pergi cari juga. Jadi nak cari tu kena usaha dan usaha. Sebab apa? Sebab Nabi kata inna Allah ayuhibbu ahadakum idza amila ayyuhinahu. Rasulullah kata Allah suka kepada seseorang yang apabila dia lakukan benda tersebut dia bersungguh-sungguh, ayyuhinahu, dia mesti bersungguh-sungguh. Kalau orang mengaji bahasa Arab ni tadi dia nampak clear. Sebab apa? Dia guna fi'il madhi, fi'il mudhari'. Dia guna fi'il mudhari', makna dia ayyuhinahu, dia mesti buat benda tu dan berterusan buat benda tu konsisten dan bersungguh-sungguh. Baru dia. Kalau kita belajar tak konsisten, tak sungguh-sungguh, tak boleh juga. Kita kerja pun tak konsisten, tak sungguh-sungguh pun tak boleh juga. Sebab fik hadis tu terang kepada kita, mesti kita buat benda tu konsisten dan bersungguh. Itulah rahsia kejayaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bila kita buat kerja, ialah kita nak jadi mukmin yang profesional tadi, ialah bekerja sebagai satu pasukan, satu teamwork. Bekerja sebagai satu teamwork, satu pasukan. Sebab berkat al-barakatu al-jamaah. Keberkatan itu bila kita buat secara ramai-ramai. Dia tak ada buat seorang-seorang. Macam kita belajar motivasi dah, orang belajar motivasi, dia ambil tangan ni, dia ambil tangan ni, tepuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dia tepuk tiga, dia tepuk empat, dia tepuk lima. Dia jadi macam bunyi yang lebih. Maknanya nak tunjuk kita tak boleh buat seorang-seorang. Mesti secara berkumpulan, berjamaah. Sebab jamaah itu berkat. Dan Quran sendiri pun disebut. Quran disebut. Kan? Dia sebut apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu hendaklah saling tolong-menolong buat kerja tu pada benda yang boleh membawa kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong perkara yang boleh membawa dosa dan juga permusuhan. Jadi bila buat kerja mesti timbul. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang yang berjuang. Kalau kita nak translate bekerja tadi, mesti dalam bentuk satu barisan yang kuat, satu pasukan yang kuat, satu tim yang kuat. Sebab tu orang bagi pengurusan, dalam bidang pengurusan, dia kata kejayaan sebuah organisasi atau syarikat sendiri, di antara faktor yang paling besar adalah teamwork dia. Bila ada teamwork, syarikat itu akan maju dan akan berjaya. Yang kelimanya, yang kita boleh ambil sifat yang boleh kita ambil lagi adalah pengurusan masa. Akhlak yang perlu ada kepada mukmin profesional, dia nak cemerlang, dia mesti mengurus masa. Sebab apa nak sebut mengurus masa ni? Sebab Allah bersumpah dengan masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Ini kita baca dahululah. Bila habis sejam majlis, diingatkan benda tu. Daripada sekolah tadika sampailah sekarang. Sampai esok lagi pegawai kerjaan, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al. Pakat dia baca habis semua ni. Tapi apa falsafah dia? Falsafah dia nak berjaya, kita kena manage masa kita, kena urus masa kita. Kalau kita tak boleh hormati masa kita, habis. Semua orang dapat 24 jam. 24 jam ni semua orang cukup. Bagaimana kita nak mengurus masa 24 jam untuk memaju dan membangunkan diri kita tadi. Jadi orang yang jaga masa dan menghormati masa, menghargai masa, dia akan jadi orang yang hebat. Kegagalan kita, kebanyakan pelajar kita gagal bukan sebab dia tak cerdik. Ni antum mengaji kat UMT ni bukan tak cerdik. Semua cerdik, bijak, pandai. Kalau tidak tak ada di sini. Tapi yang menyebabkan kamu gagal bukan disebabkan otak dia ni, tetapi kamu tidak menguruskan masa yang diberikan kepada kamu tadi. Sebab saya mengajar orang pandai. Bila cakap orang pandai ni bukan dia tak pandai. Kalau tidak tak duduk. Kalau
Tapi coba kamu dapat sikit, kau dapat banyak. Sebab ada orang yang tadi, ada yang mengurus masa dengan elok, ada orang yang tak mengurus masa dengan elok. Jadi kita nak jadi mukmin yang baik, kita kena mengurus masa kita. Sebab tu akan Syekh Al-Banna rahimahullah alaih, dia kata antara ciri 10 pribadi muslim yang cemerlang itu antara harisan ala waqti. Dia mesti menjaga masa dia wa munazzaman li syu'uni. Dia mesti tersusun urusan dia, mesti pandai urus. Dan inilah dalam bahasa barat, orang barat dia sebut apa? Disiplin. Kita ni kalau. Dan kemudian satu lagi benda yang saya cukup berusaha untuk menjaga adalah dari segi solat berjemaah. Kita sedia maklum bahawa mahasiswa kadang-kadang ada projek, assignment yang terpaksa buat sehingga larut malam, hingga pukul 2, pukul 3, terpaksa stay up. Jadi apa yang saya buat untuk berusaha untuk supaya tidak tinggal solat berjemaah, atau sekurang-kurangnya tidak meninggalkan solat, sebab rata-rata ramai di kalangan mahasiswa yang stay up sehingga subuhnya terabad sampai kadang-kadang tu pukul 4 baru tidur, lepas tu bangun pukul 12. Maka adakah kita ingin beralasan kepada Allah SWT seperti itu kan? Kita belajar sampai larut malam, kemudian kita tak solat sebabkan kita belajar. Adakah kita ingin menjawab kepada Allah SWT seperti itu? Tentulah tidak kan? Jadi apa yang saya buat, walaupun terkadang tu tidur sampai pukul 3, pukul 4, salah satu caranya kita cuba untuk extend lagi lah sampai masuk subuh, kita solat tu baru boleh tidur. Ataupun satu lagi, kalau di UTM tu saya cuba untuk tidur di masjid lah. Jadi bila tidur di masjid, kalau orang azan tu maknanya automatik kita akan paksa juga jadi kita untuk bangun. Jadi itu dari aspek solat berjemaah. Dan satu lagi yang saya tekankan, yang saya amalkan ialah setiap hari mesti baca Al-Quran. Setiap hari cuba untuk baca Al-Quran. Paling kurang pun satu muka surat. Itu yang paling minimum. Jadi insyaAllah saya amalkan sehingga sekarang. Jadi wallahualam. Terima kasih pada Ahli Mufti, pada Saudara Mufti. Sebenarnya itu perkongsian yang sangat menarik sebenarnya. Kalau kita dulu kan, masa kita student, selalu terfikir, misalnya jadual yang paling ideal adakah kita nak study je ke, benda-benda lain tu terus jadi macam zombie. Zombie dia kata study je. So saya pernah study 1 month, only sebulan dekat Universiti Malaya. Memang penting. Rasa macam aku betul ke tak? Tapi sebenarnya kalau kita balance kan, kalau you study dan kita kena dulukan Allah suruh ke apa, insyaAllah kan Allah akan bantu kita dan Allah akan guide kita. Masa tu akan rasa lapang dan banyak duit kita kan. Satu lagi, you don't need 8 hours untuk tidur kan. Normal people 6 hours cukup. Lebih daripada tu pening. Saya lah tidur banyak sangat kalau kata lah you tidur pukul berapa? Pukul 11. Pukul 6 pukul? Bangun pukul 11 dalam 4-5 pukul 4-5 pagi sudah cukup. Bangun tahajud terus solat, terus apa ni, tahajud tu baca-baca, should be okay. Fresh air pagi tu akan menyebabkan kita lebih okey lagi cepat pada itu nak sini ilmu Jadi insyaAllah don't need sampai 8 hours kan. 8 hours fresh tu untuk orang yang memang nak tidur je lagi. Alright, jadi insyaAllah kita sambung sikit kepada Prof Dr. Doktor sebagai UMP, sebagai Kepala Chancellor UMP banyak teruskan pelajar dan pelajar-pelajar ni pula macam-macam cerita nak kata. Jadi nak tanya pendapat doktor sini apakah yang menyebabkan mahasiswa sekarang ni dia semakin lupa nak seimbangkan. Macam ni insyaAllah alhamdulillah kita bercakap dengan seorang basic student kan, yang alhamdulillah buat seimbangkan. Kebanyakan student kita ni bukannya tak boleh, tapi dia macam lupa nak seimbangkan. Asyik nak kejar dunia je ataupun nak kejar the dream, it's not the dream. So saya agak ibarat kata kenapa agak benda terjadi di dalam mahasiswa kita. Terima kasih Dr. Majah. Rekah ya, saya rasa tadi pun panel kita pun telah mengatakan tentang priority, tentang disiplin ya. Saya rasa saya telah sentuh yang itu. Saya nak sentuh satu perkara je. Saya rasa kita di sebenarnya, terutama mahasiswa, mahasiswi dan juga saya rasa orang awam pun, kita ni sebenarnya telah dibelenggu oleh, bagi saya yang terlalu sangat apa yang kita katakan material, keduniaan. Terlalu hebat sangat. Dulu masa saya kat Jepun antara 90 hingga 94, saya ingat orang Jepun lah yang paling materialistik.
Orang Jepun ni apa saja dia buat, dia akan calculate, dia akan kira. Dia kalau kita tolong dia ingat kita tolong dia kena balas sesuatu. Ya, tentu berarti karakteristik. Dia sehingga okey lah balik Malaysia should be okey. Balik Malaysia tahun 94 tengok orang Malaysia lagi karakteristik. Ya. Sebab keduniaan ni makin lama makin kuat. Karakteristik apa maksudnya? Tidak ada penilaian tentang akhirat. Kita sebut tentang dunia. Sebab itulah pada hari ini, kalau kita bandingkan diri kita dengan para sahabat dulu, kita tengok pada zaman Nabi dulu dan para sahabat, bagaimana mereka antara satu sama lain banyak memperkatakan tentang akhirat. Para sahabat kalau dijumpa, dia kata, jom kita duduk sekejap, jom kita beriman. Ya, jom kita beriman. Sebab apa? Sebab mereka faham bahawa hati seorang manusia itu dia boleh berbolak balik. Ya, seperti laut yang di dalam, yang sedang berdiri di dalam satu bekas, satu dalam periuk. Ya. Dan hari ini sebab kita terlalu banyak sangat tempat dunia, maka dunia datang dalam diri kita. Hanya diri kita. Apa saya rasa ikhlas lah. Saya sendiri pun kepada saudara-saudari sekalian, berapa banyak kita dekat tentang akhirat pada satu hari. Kita jumpa kawan kita, apa kita cerita? Ya. Saya ada 5 anak lelaki. Kalau jumpa dia orang, tak ada cerita lain. Banyak cerita bola. Ya. Anak-anak saya semua Chelsea. Saya seorang je Manchester City. Cerita pasal bola, cerita pasal Drogba, cerita pasal Tevez, ya. Itu macam mana ni, macam mana bola hebat ni dan sebagainya, ya. Setiap hari kita jumpa kawan kita cerita pasal dunia. Ya, cuba sedikit, kita ambil masa sedikit, kita jumpa kawan kita cerita pasal akhirat. Akhirat cukup penting. Sebab apa saya kata ini, kalian kita tak nampak ni. Hari ni berapa ramai ni antara kita dengar cerita tentang apa nikmat di syurga, tentang apa punishment ataupun apa tentang apa azab di neraka. Hari ini kita jarang sebut benda-benda tu. Hadis Rasulullah tentang kenikmatan kenikmatan syurga, jarang kita sebut. Seolah-olah akhirat itu jauh untuk kita. Tetapi ingat saudara-saudari, kalau kita mempunyai realiti akhirat, ya, semua perkara dalam dunia akan menjadi mudah pada kita. Ya, kita kena ingat dalam dunia ni kita hidup cuma berapa tahun? Mungkin 60-70 tahun. Tetapi dekat akhirat kita akan hidup selama-lamanya, infinity. Kalau kita belajar dalam sains, dalam matematik, kita kata infinity, tidak ada kesudahannya. Kita tidak akan mati, kita akan hidup selama-lamanya. Orang yang bijak, dia akan fikir macam mana dia akan berjaya di dalam akhirat. Sebab tu saya nak cerita dekat sini. Masa saya dekat US, masa umur saudara-saudari saya ada seorang kawan daripada Arab Saudi. Dia tengah buat PhD dan masa dia habis PhD dia menangis. Ya, masa habis PhD dia dapat ijazah PhD dia menangis. Jadi orang tanya dia, "Kenapa kamu menangis?" Ya, kenapa menangis? Dapat PhD dapat PhD dia suka. Dia kata saya menangis, dia kata sebab saya tak tahu sepanjang saya belajar dekat US ni selama 4 atau 5 tahun ni, sama ada saya buat kesilapan, saya buat perkara yang menyebabkan Allah tak reda dengan saya. Ya, begitu hebatnya dia punya kesedaran tentang benda itu. Ya, sebab itu kalau kita nak ada kesedaran akhirat ini, kita tidak akan dapat prioritaskan hidup kita. Kita tidak akan dapat disiplinkan hidup kita. Kalau kita faham tentang realiti akhirat ini, insya-Allah semua benda akan mudah. Ya, kalau tak, kita akan menghadapi berbagai-bagai masalah. Orang yang kerja dunia, Allah akan menyebabkan dia sibuk dengan dunia dia dan dia menjadi susah dengan dunia dia. Ya, percayalah, orang yang kita dapat kaya tu, kita dapat hebat tu, kita ingat dia hidup bahagia. Saya semalam baru berbual dengan seorang kawan. Dia cerita tentang jutawan Cina, kita pernah dengar dalam satu radio, dia semalam. Dia cerita tentang ada bapak jaya jutawan hebat-hebat, orang Cina masuk Islam ni. Ya, memang hebat, kaya, tetapi hati tak pernah tenang. Jiwa tak pernah bahagia. Sama juga dengan kita. Hari ini, kalau kita tidak ada realiti akhirat, apa akan berlaku pada kita? Kita frust sikit, kita dapat makan yang rendah, kita akan frust. Sesuatu berlaku pada ahli keluarga kita akan kecewa. Sesuatu berlaku kepada ada orang yang tengah bercinta tu, bila dia putus cinta, dia rasa dunia ni nak kiamat dah. Ya, saya ada seorang pekerja dulu. Ya, dah sebab tu saya kerja kilang. Saya ada seorang technician. Kerja dia ialah dia ambil sampel dekat kilang dan dia test. Dia kerja dekat Mama Kimia. Ya, saya seorang lagi technician tu.
Ada satu speaker tu 4 hari dia datang kerja. 4 hari. Betul-betul 4 hari datang kerja. Hari keempat nak datang. Hilang saya kalau tak ada, tak jalan apa, tak ada technician buat kerja tu, tak boleh jalan. Dia akan balik masalah. Mak dia telefon saya dekat Kedah, tanya kat mana anak saya. Saya pun tak tahu kata. Saya pun tengah cari dia. Dan akhirnya lepas minggu baru dia datang. Dan itu pun telah kami pecat dia. Sebab dalam undang-undang labor law ni, kalau dia tak datang kerja 2 hari berturut-turut, maka boleh dipecat. Ya, itu undang-undang kat Malaysia. Dia tanya dia, kenapa tak datang kerja? Sebab perang pencinta. Mak boleh tinggalkan dia. Ya, habis karier hidupnya dekat situ. Ya, dan menyusahkan orang lain. Dan kalau kita bayangkan apa akan berlaku pada diri dia. Sebab itulah saya nak rasa dekat sini sebenarnya punca yang menjadi masalah kita pada hari ini. Dan tak berdiskusi tak boleh prioritize hidup kita dan sebagainya. Sebab kita melihat dunia ni tempat yang kita akan hidup selama-lamanya. Kita tak nak fikir pasal akhirat yang di mana kita akan berada selama-lamanya. Sebab itulah saudara-saudari, kalau kita pada hari ini, saya nasihatlah kepada mahasiswa-mahasiswi, bila kita berjumpa, ya, cakap, kurangkan sikit pasal dunia. Ya. Tapi masalah kita ini, pasal akhirat je orang kata, ini dah aku jadi budak ni. Ya. Ada satu dia tak kena ke ni kan. Kadang-kadang kita mempersedakan orang yang cuba buat baik. Ya. Orang yang mesti buat baik, kita kata dia nak buat apa, nak jadi alim ke dan sebagainya. Tak, Ini bukan masalah alim, bukan masalah tak alim. Masalah dia ialah saudara kena buat keputusan pada hari ini. Saya kena buat keputusan pada hari ini. Di akhirat nanti saya nak duduk di mana. Ini bukan benda yang kata apa, benda yang bukan yang mudah, benda bukan perkara yang remeh. Kita akan hidup selama-lamanya di hari akhirat. Ya, penting untuk kita. Ya, kalau inilah saudara-saudara dapat lakukan, insya-Allah apa saja berlaku kita tak kisah. Kita tidak akan merasa apa, gelisah, kita tidak akan merasa gundah, kita tidak akan rasa puas, kecewa dan apa-apa pun. Kalau kita dapat apa-apa pun kurniaan, kita kata itulah kurniaan daripada Allah SWT. Kita dapat disease pun, kita kata dah datang daripada Allah SWT. Kalau tak tanya satu kita pun, kita kata Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT. Ya, dan kita mesti ada hikmah kenapa Allah SWT tarik benda-benda itu. Ya, sebab itulah saya rasa puncanya moderator ialah perkara-perkara yang utama sekali ialah sama ada kita ni mempunyai kesedaran atau tidak tentang ke mana kita nak pergi pada masa akan datang. Allahu Akbar. Saya pergi dulu jadi mental sikit jadi sekejap dengan masa saya pergi kepada puncak komputer. Boleh lagi ke ni? Ya ke? Boleh lagi ke? Tak ada suara. Tak apa. Jadi saya nak darahkan soalan saya lah yang kepada kita ya. Kita banyak dapat laporan statistik kata pasal remaja kita selalu identiti. Biasa tak sah? Selalu identiti. Baru-baru ni kat mana notis tu yang bising Irsyad Manji. Tu satu ikon selalu identiti. Kat Monash sedih dia. Mesti lama saya. Allah. Tapi nasib lah bukan Malaysia Kompresor Australia. Tak tahu jadi tak. Anyway, jadi dia kata majoriti yang selalu identiti ni sangat menyedihkan adalah golongan pendidik Islam Jadi mereka terjebak dalam buang anak, zina, LGBT. Siapa dengar LGBT? Apa tu? Lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT, mengedar dadah, dan TDC lah Jadi pada beberapa ustaz kenapa mahasiswa Islam kita yang panggil selalu identiti? Dan mungkin selalu identiti maksud selalu identiti. Terima kasih kepada Puan Moderator. Cabaran baru mahasiswa ni adalah cabaran kecelaruan identiti. Identiti selalu dan selalu identiti ya. Dia tak kenal diri dia, jati diri dia. Dia baru diri kecelaruan identiti. Tapi kalau kata kecelaruan identiti ini kita merujuk kepada kita kata itulah yang dia bertentangan dengan fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita. Yang patutnya lelaki itu fitrahnya jadi lelaki, yang perempuannya patutnya fitrahnya jadi perempuan. Tetapi kalau lelakinya telah dicelarukan, fitrah lelaki itu tak menonjol, yang menonjol itu yang lain dengan lelaki, jadi kecelaruan identiti. Bahasa yang paling mudah kita nak simpulkan kecelaruan ini. Akhirnya timbullah watak kecelaruan identiti itu. Yang kita kata
LGBT tadi. LGBT itu lesbian, kan? B itu bisexual. G itu J, B itu bisexual, transgender. Kalau dulu orang sebut maknanya bondan, boleh. Dulu. Tapi lagi telah diformulasikan dalam istilah yang baru. Jadi lainlah benda-benda ini adalah satu fenomena keselaraan rezeki. Dan sebenarnya keselaraan rezeki bukan itu. Dia adalah satu proses fenomena rezeki dulu. Sebab sejak Nabi Yusuf alaihissalam sudah berlakunya keselaraan rezeki. Dia ada satu penyakit yang telah menimpa kepada umat dulu. Jadi apa faktor dia? Sebenarnya faktor ni dah disebut banyaklah oleh profesor tadi tentang ancaman naturalistik yang menjadikan dan hilang keselaraan rezeki. Tapi saya nak simpulkan saja, sebenarnya kalau saya nak bincang tentang faktor ni banyak. Sama ada faktor-faktor biologi ataupun faktor-faktor yang memang luaran. Faktor biologikal pun mungkin. Doktor pun faham. Mungkin gen Y dia tu terlebih. Ataupun perempuannya gen X nya tu terlebih. Faktor genetik tu ada juga faktor-faktor yang menyebabkan berlaku transseksual. Tapi yang kita nak simpulkan, di antara faktor yang paling besar sekali yang berlaku menyebabkan jadi perkara tersebut, pertama kita nak boleh kata ialah kurang pemahaman tentang agama. Dia tak faham, kurang ilmu tadi. Faktor yang paling besar ialah kurang ilmu tadi. Bila kita tak ada ilmu, kita mudah terjebak kepada pengaruh-pengaruh luar yang akan merosakkan diri kita. Lalu datanglah agenda-agenda barat ini. Atas nama liberalisasi, atas nama pluralism, atas nama apa saja, perjuangan untuk memberikan kebebasan hak asasi kepada manusia. Dan ini mungkin seleranya terlari dengan kita rasa pemuda-pemuda hari ini atau pembeliau-pembeliau hari ini yang menyebabkan dia akan menjadikan kita hilang pertimbangan dalam menentukan ideologi yang dibawa oleh barat ini, sama ada dia menepati syariat ataupun bertentangan dengan syariat. Jadi kita lihat bila dangkal yang ini. Yang kedua ialah iman. Faktor iman tadi yang disebutkan oleh profesor tadi ialah bila majlis bicara, suasana iman yang tak ada dalam kehidupan kita ni menyebabkan kita terjebak. Jadi kita pagi-pagi bangun-bangun nak dah bunyi muzik, malam nak tidur bunyi muzik lagi. Handphone dah tutup handphone. Hari-hari disumbatkan perkara-perkara yang akan memusnahkan iman kita. Akhirnya dinding hati kita menipis. Akhirnya kita akan mudah digoda oleh syaitan dan nafsu, yang akhirnya kita terjebak pada perkara tersebut. Dan yang terakhir ini, mungkin faktor keluarga kita dah bincang banyak. Faktor pengaruh rakan, semua itu faktor-faktor dia. Tapi yang nak simpulkan balik, kenapa ramai belia-belia Melayu Islam terlibat dengan gejala-gejala tadi, simple ya. Dalam simpulkan simple ya. Bila mana kita tidak ada agenda dalam hidup kita, orang lain akan mengagendakan agenda dalam hidup kita. Maknanya majoriti beliau kita bila tidak ada agenda hidup, dia akan menjadikan hidup dia tidak ada arah, dia akhirnya dia akan ikut perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi kita kena ada agenda, barulah orang lain tidak boleh jadi mengagendakan kehidupan kita. Itulah sebenarnya. Allah Allah. Sangat jelas ni Ustaz kita kat pintu biasanya makhluk-makhluk yang pengaruh dengan identiti baru ni sebab dia tak ada identiti, tak ada jati diri kan? Tidak tahu nak buat ke mana agenda hidup tu, akhirnya memilihlah rasa syok nak jadi K-pop kan? Rasa syok nak jadi foto kan? Ataupun jadi lelaki sikit lah orang-orangnya kan? Gitulah jadi mungkin bila kita tengok pengaruh-pengaruh yang sebenarnya banyak kan? Dan di tangan mahasiswa Islam sendiri, sebenarnya kita ni pandai English lagi daripada Arabic, right? Bila kita ada language tu, kita ada key, ada kunci untuk buka all the things yang kaitan dengan agama, dengan bahasa tu. Contoh, you have English, jadi you boleh tu buka tu semua, apa benda, website boleh semua boleh masuk, tak? Faham betul tak? Arabic tak faham, jadi macam mana nak masuk all the keys to the Al-Quran and whatnot, betul tak? Mungkin itu salah satu isu Jadi mungkin menyentuh soalan tu, saya nak mencarikkan kepada saya lah kepada moderator yang ni, panel yang ketiga ni, Prof. Doktor Jadi Prof sendiri duduk di barat
memang biasa dah perangai play-play apa ni, mereka-mereka yang balik sana mungkin masuk pada